Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sambung pelajaran kita di bawah subjek mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Murid-murid boleh bersedia buka buku muka surat 29, buku Pendidikan Islam tahun 4, subjek bidang Al-Quran. Okey. Baca dan hayati kepentingan surah Al-Ikhlas. Bila kita belajar sesuatu surah, mesti dia ada kepentingan dia ataupun manfaat dia, faedah apa yang diperolehi daripada pembelajaran kita. Jadi inilah kepentingan surah Al-Ikhlas. Ada 7 semua dia. Di tengah-tengah ni surah Al-Ikhlas lah. Jadi yang pertama, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Jadi bila kita dah belajar surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kita dah belajar dia punya maksud dia. Kita dah belajar dia punya sebab turunnya surah ini. Kita belajar tuntutan surah Al-Ikhlas, dan kita akan dapat menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Esa itu maksudnya satulah. Allah itu satu, Maha Esa, kepada Maha Esanya Allah. Jadi itu adalah faedah yang pertama, kepentingan yang pertama. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Yang mana di ayat yang kedua, Allahu Samad, Allah lah, hanya senya Allah, satu-satunya tempat bergantung. Jadi kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi kita dapat menghindarkan diri kita daripada perbuatan syirik. Perbuatan syirik maksudnya kita pergi minta dengan makhluk-makhluk lain, kuasa-kuasa lain. Itu adalah syirik. Jadi bila kita minta kepada Allah, itu dapat menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Pun Allahus Samad ini tempat bergantung, Allah yang minta pertolongan. Jadi membuatkan kita tahu maksud dia ni, Allah saja yang tempat minta pertolongan. Jadi membuatkan diri kita sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa minta kepada Allah, berdoa sungguh-sungguh. Kita nak apa, kita berdoa kepada Allah. Kita nak pandai, kita nak rajin, kita nak macam-macam lah, kita minta kepada Allah, berdoa. Kemudian yang keempat, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi kepentingannya juga kita dapat tahu, kepentingan dia ini, kita tahu fadilat dia. Bila kita baca surah Al-Ikhlas ni satu kali, rupanya dah 1/3 daripada Al-Quran. Kita baca 2 kali, 2/3. Kita baca 3 kali, maksudnya menyamai kita membaca Al-Quran keseluruhannya. Kita dapat tahu fadilat dia dan kita amalkan, kita dapat pahala sebanyak itu. Okey. Kemudian yang kelima, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Bagi orang yang membaca Al-Quran, dapat syurga lah. Bila kita dapat banyak pahala, kita akan dapat masuk syurga. Keenam, diampunkan dosa oleh Allah. Dosa kita diampunkan. Kita manusia biasa tak lari daripada membuat kesalahan. Jadi kesalahan ataupun dosa kita itu akan diampunkan oleh Allah bila kita mengamalkan surah Al-Ikhlas
Yang ketujuh, membentuk kepribadian Muslim. Kita akan jadi individu Muslim yang sebenar. Bukannya Muslim yang orang Islam saja-saja, tidak. Jadi yang sebenar maksudnya dia mengamalkan rukun Islam yang betul. Dia sembahyang, puasa. Dia tahu sebab Allah ini menjadikan segala-galanya tempat bergantung, dan Allah itu Tuhan kita. Jadi dia boleh menjadikan kita ini sebagai seorang Muslim yang betul-betul Muslim, mengamalkan gaya hidup Muslim. Sebab kita sudah tidak ada keraguan terhadap Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita. Tuhan itu satu, tidak ada lainnya. Kita tidak berbuat syirik. Jadi kita akan jadi Muslim yang baik. Okey. Kemudian ada di bawah ni ditulis tazkirah daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, okey, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran? Mereka pun berkata, dan siapa antara kami mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari. Ini merupakan hadis dalil yang menyatakan bahawa surah Al-Ikhlas bila dibaca satu kali sudah menyamai kita membaca 1/3 Al-Quran. Kita nak baca 1/3, banyaklah. Jadi fadilat dia, kalau nak dapat pahala sebanyak itu, kita baca sahaja surah Al-Ikhlas yang ada hanya 4 ayat ini sahaja. Kalau kita baca 3 kali, satu Quran. Satu Quran. Itulah pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Kita membuat ibadah tidak mampu tidak sama dengan ganjaran yang Allah bagi dekat kita. Kita buat sikit saja tapi ganjaran mencurah-curah. Itu pemurahnya Allah. Jadi murid-murid bila dah tengok video ustaz ni, kena tulis. Ini latihan ataupun tugasan. Tugasan ialah kamu kena tulis, salin di dalam buku tulis. Salin inilah, tak payah bukan latihan, ini semata-mata tulis saja di dalam buku tulis. Kemudian ambil gambar dan hantar kepada link yang ustaz bagi ataupun hantar kepada WhatsApp. Tapi hantar kepada WhatsApp, tulis nama dan kelas dan tarikh. Okey, sekadar itu dulu untuk minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.